Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 2 Januari 2024. 12 individu ditahan dalam Ops Khas Tahun Baharu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAIN Tawau. Mereka yang berusia 18 hingga 46 tahun itu ditahan bersekedudukan di bilik penginapan bajet. Kesemua mereka dibawa ke pejabat JAIN Tawau selepas gagal membuktikan mereka adalah pasangan suami isteri yang sah. Sebelum itu, ada yang cuba melepaskan diri dengan menggunakan pelbagai alasan, termasuk mendakwa tumpang berehat kerana mereka adik sepupu dan kakak sepupu, sedang merancang untuk berkahwin, selain mengaku sudah bernikah kampung tetapi belum memohon sijil nikah. Ops khas dengan kerjasama pihak polis berlangsung dari 12.30 tengah malam sehingga 4 pagi. Ops khas Tahun Baharu diketuai Pegawai Penguatkuasa Agama JAIN Daerah Tawau, Ustaz Madrasah Kausing. Unit Perubatan Transfusi Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS merekodkan penggunaan atau permintaan 14,400 pain darah sepanjang tahun 2023 atau 1,200 pain darah sebulan. Daripada jumlah itu, dianggarkan 40% penggunaan atau permintaan darah tersebut adalah untuk rawatan ibu bersalin, diikuti pesakit thalassemia 30%, pesakit kanser 20% dan selebihnya untuk pelbagai pesakit seperti kemalangan atau kecederaan tidak serius. Ketua Unit Perubatan Transfusi HWKKS Dr. Jamaluddin Mail berkata, jumlah kutipan darah yang diperolehi daripada aktiviti kempen derma darah yang dilaksanakan masih tidak dapat menampung permintaan. Jelasnya unit berkenaan hanya mampu memperoleh 650 pain darah sebulan, iaitu sebanyak 7,800 pain darah setahun dalam tempoh 2023. Dr. Jamaluddin berkata beberapa langkah diambil oleh pihaknya supaya kutipan tahun ini lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Antaranya meningkatkan kerjasama dengan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan, NGOs, jabatan dan agensi kerajaan dan swasta, selain nama setiap penderma yang menderma darah di HWKKS akan dikemaskini di MySejahtera. Dalam mendidik masyarakat, peri pentingnya mengasingkan bahan buangan, pelbagai kaedah dan inisiatif telah dilaksanakan khususnya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Antaranya adalah mewujudkan Pusat Lestari Kota Kinabalu PLKK bagi mengurangkan janaan sampah sekaligus mempopularkan kitar semula. Wartawan Serena Olivia Chong ada perinciannya. Amalan sihat daripada masyarakat kembali kepada masyarakat. Kewujudan Pusat Lestari Kota Kinabalu PLKK bukan sahaja bakal mengubah landscape pengurusan sampah bandaraya, tetapi juga berupaya meletakkan aras minda baru penduduk mengenai kepentingan pengasingan pembuangan sampah. Dilancarkan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alip pada 4 April 2021, sehingga hari ini ia terus beroperasi dengan tujuan asal iaitu menggalakkan elemen guna semula. PLKK turut menawarkan perkhidmatan baik pulih barang yang rosak untuk diguna semula. Bagus sebab saya baca macam every Sunday dia ada open market kan. So at least orang lain boleh pakailah baju tu daripada tidak digunakan. My own benefit, saya boleh bersedekah. Lepas tu baju-baju tu daripada sayang, orang lain boleh guna lagi kan. Sebab yang kami hantar tu pun baju yang masih bagus. Sebelum ni permainan lah. Banyak permainan budak apa semua. Pasal dia anak-anak pun membesar. Jadi itu kami lupuskan dulu lah. Kemudian sekarang pun pakaian lah. Pasal pakaian pun kan kita punya saiz makin besar. Pertama kali memang idea ni memang bagus. Cuma dari segi accessibility lah. Mungkin dia perlu luaskan di pusat tempat lain. Benefit dia kepada orang awam is satu, kita ada satu tempat yang kita boleh dia bukan buang lah macam kita konsep derma ataupun bagi kepada mereka. Jadi orang-orang luar yang datang, yang berminat kalau mau ambil barang tu boleh ambil secara percuma. So dia dari segi satu membantu lah. Melalui program Free Market PLKK, orang awam yang memerlukan barangan guna semula yang ditawarkan seperti pakaian, buku, beg dan kasut
boleh mendapatkannya secara percuma. Ini boleh untuk menolong orang. Cuma apa yang kita kurang baju mungkin kita dapat dari sinilah. Itulah pertolongan dia itu. Ada yang bagus juga. Bagi saya mungkin kebanyakan budak lah. Lagi bagus kalau teruskanlah begini supaya boleh orang membantu, banyak yang membantu. Bagus sebab boleh kita mencari baju yang sesuai untuk kita, untuk baju yang boleh kita pakai, untuk juta guna, tudung-tudung boleh kita pakai untuk di rumah aja lah. Ini pestan aja lah aku datang di sini. Ya memang jimat boleh bantu ya. Memang bersyukur, amat bersyukur lah. Secara purata, PLKK menerima lebih kurang 150 kg pelbagai jenis barangan untuk diguna semula. Barangan tersebut akan bertambah menjelang perayaan atau musim cuti sekolah apabila penduduk memiliki masa mengemas rumah. Yang belum kami terima setakat ni botol kaca. Tiada orang mau ambil. Kita mau mengurangkan orang buang sampah yang tidak ketentuan di KK ni kan. Diorang tidak faham apa itu e-waste, dia buang saja. Kalau kena tiba-tiba kena saman 5 hingga 10 ribu kan. Jabatan Alam Sekitar kan. Jadi kalau kami kumpul e-waste tu akan diuruskan oleh Jabatan Alam Sekitar kalau penuh. Dibuka setiap hari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari dan 2 petang hingga 4 petang bagi sumbangan barangan terpakai dan pengumpulan barangan e-waste. Bagi pembelian barangan kitar semula dan minyak masak terpakai beroperasi setiap hari Sabtu pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Setiap masyarakat berperanan menjadi penyambung kelestarian pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar sejagat dan perubahan tersebut perlu bermula dari kita sendiri. Tiada yang mustahil kecuali kita memustahilkan. Laporan Sri Nalwia Chong, RTM. Sukan catur berupaya meningkatkan kemahiran berfikir sekaligus merangsang minda pelajar agar lebih peka dan bersedia dalam menentukan hala tuju masa depan. Justru itu, Presiden Kelab Catur Sandakan Ardian Shah Muming berkata, promosi dan platform sukan catur perlu diperhebat agar mampu menarik lebih ramai penyertaan sekaligus melahirkan bakat baharu sukan itu. Ardian ditemui pemberita selepas merasmikan Sandakan Chess Festival 2023 di Dewan SMK Merpati Sandakan. Sukan catur ni juga sekarang ni sudah dipertandingkan di peringkat Sukma. Jadi kita mengharapkan juga di peringkat Saga, Kerajaan Sabah juga akan membuatnya di peringkat Saga. Dan itu dengan itu boleh membantu lagi perkembangan catur di negeri Sabah. Ardian berharap selain mencungkil bakat baharu, kejohanan ini dapat menggalakkan budaya minda sehat sekaligus merapatkan hubungan ibu bapa dan peserta ketika musim cuti persekolahan. Sukan catur sebegini amat baik untuk mengisi masa lapang anak-anak ataupun pelajar-pelajar. Selain daripada ibu bapa juga boleh meluangkan masa bersama anak-anak. Kita ni datang untuk belajar Jawa ni, mencari pengalaman. Lepas tu kita lawan yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Kalau kita kalah tu, kita belajarlah dari kesilapan. Seramai 117 peserta menyertai pertandingan catur yang diadakan dalam 2 kategori iaitu kategori sekolah dan kategori terbuka. 80 pelumba dari seluruh negeri menyertai perlumbaan motocross Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah bersempena program Malaysia Active at Motorsport. 7 kategori dipertandingkan dalam perlumbaan tersebut antaranya Cup Cross Standard, Cup Cross Open, MX Novice, MX Veteran dan MX Open. Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah, Norman Ramlan berkata, program ini dianjurkan bagi memperkenal dan memberi pendedahan sukan motocross kepada golongan belia dengan lebih dekat seterusnya mencungkil bakat baharu dalam sukan permotoran lasak. Saya amat berpuas hati dari segi pelaksanaan yang mana ramai peminat yang telah pun hadir untuk melihat sendiri tentang pembangunan sukan bermotor terutamanya motocross di daerah Tawau ni. Dan untuk makluman juga penyertaan bagi pelaksanaan program ini telah meliputi daripada semua daerah yang ada di negeri Sabah. Norman berkata dengan penyertaan memberangsangkan ini, beliau berharap penganjurannya dapat diteruskan setiap tahun khususnya di 2 venue utama iaitu Tenom dan Tawau.
Baik saudara, sekian dahulu Berita Pagi Sabah, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.